Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar kepada semua kawan-kawan yang menonton ataupun mengikuti siri Perang Alam Melayu, iaitu temanya Perang Kedah Siam. Terima kasihlah sekali lagi kepada semua yang menantikan pada siri 4 ni bertajuk Perjuangan Tengku Mak Saad lah. Semalam dalam siri 3 saya dah kupas secara serba sedikit lah tentang perjuangan Tengku Udin sehingga beliau meninggal dunia. Dan begitu juga lah siri-siri yang sebelumnya, saya mengupas secara tidak langsung apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang Perang Kedah Siam daripada 1821 hingga 1842. Untuk sosok cerita ataupun berkenaan dengan Tengku Mak Saad ni, secara peribadinya saya taklah berapa tahu sangat tentang silsilah ataupun keturunan Tengku Mak Saad itu sendirilah. Cuma Tengku Mak Saad ni satu tokoh yang muncul pada tahun 1838 dan 39 lah, iaitu dikirakan selepas 2 tahun kematian Tengku Udin. Tengku Mak Saad ni merupakan satu tokoh yang kalau diikutkan dalam cerita Perang Kedah Siam merupakan tokoh yang terakhir lah, yang telah menyebabkan Siam berfikir dan membuat keputusan untuk tidak lagi menjajah Kedah. Dan keputusan yang dibuat pada tahun 1840, iaitu selepas penangkapan Tengku Mak Saad, ialah memecahkan Kedah kepada 4 wilayah ataupun 4 bahagian lah. Perkara ni seperti mana yang dibuat di Patani apabila kemenangan Siam rentetan daripada peristiwa 1831 itu, mereka telah memecahkan Patani kepada 7 wilayah. Yang menyebabkan Patani itu dia ada 3 golongan ataupun 4 raja yang menyokong Siam dan 3 lagi tidak menyokong, tapi benda tu dia sentiasa bertukar-tukar lah. Maknanya sokongan tu ikut kepada raja yang memerintah pada masa ketika itulah di Patani. Semalam saya ada ceritakan tentang bagaimana kematian Tengku Udin, apakah yang patut kita tengok balik, perubahan-perubahan yang patut kita kaji semula, yang kita patut tulis mulalah. Benda sejarah ni buku-buku terdahulu kita tak boleh nak hapus, tetapi kalau kita beramai-ramai memikirkan satu sudut pandang yang positif, melihat kepada struktur sejarah itu sendiri dengan niat untuk melawan orientalism, insya-Allah kita akan melihat sejarah itu dengan lebih baiklah. Saya ada baca buku tulisan Mahathir bin Mak Lazim bertajuk Tunku Lebar bin Tengku Abdullah bin Tengku Mak Saad lah, iaitu keturunan anak-anak ataupun cucu cicit kepada Tengku Mak Saad. Dan Mahathir Mak Lazim ni juga adalah adalah keturunan Tengku Mak Saad lah, yang masih lagi membuat kajian tentang nenek moyang dia lah. Dan perjuangan kumpulan ataupun kerabat yang duduk di sebelah seberang perai, iaitu Kampung Permatang Pasir, di sebelah seberang perai itu ataupun tak jauh daripada Penaga ni, kajian-kajian masih lagi diteruskan oleh orang-orang seberang perai, tetapi tidaklah begitu mendalam kan. Kajian seberang perai ni tak banyak orang buat, sebab saya pun tak pasti, cuma sangat sukar untuk memisahkan seberang perai daripada sejarah Kedah itu sendiri. Malah sejarah Pulau Pinang ni, kalau kita tengok di pulau, dia boleh dipisahkan oleh orientalis, tapi seberang perai ni dia agak sukar lah untuk dipisahkan, dan menyebabkan tidak banyak data ataupun rekod lah. Ada bukan tak ada dalam benih papers James Low apa semua dah sebut, tetapi ia perlu masih lagi memerlukan kajian yang dalam lah berkenaan apa yang berlaku kepada masyarakat di seberang perai. Dan kalau kita tengok dalam beberapa catatan, contohnya saya petik dalam buku Kongsi Gelap Melayu, tulisan Dr. Mani Musa menyebut tentang perpindahan orang-orang Kedah ke seberang perai yang membentuk komuniti masyarakat seberang perai selepas itu. Begitu juga dengan buku yang ditulis oleh Prof. Muhammad, apa tu saya tak ingat, Sejarah Awal Pulau Pinang, juga ada memetik tulisan daripada Nicholas Starling yang menyebut tentang perpindahan masyarakat Kedah ke Pulau Seberang Perai lah.
Okey, untuk makluman tuan-tuan juga dalam saya duk baca balik lah apa yang saya duk tulis dalam kajian saya dulu ni. Pada sekitar tahun 1825, 26 macam tu, 25, 26, lebih kurang 2,000 orang setui. Orang Satun telah berpindah ke kawasan Sabang Perai. Dan sebab itulah di Sabang Perai tu ada kampung Satun ataupun kampung Setui. Ada beberapa kampung di kawasan Sabang Perai ni mempunyai nama Setui itulah. Jadi kemungkinanlah mereka ni adalah orang-orang yang telah migrate daripada Setui pada tahun 1826 tu ke kawasan Sabang Perai dan membentuk masyarakat di sekitar Sabang Perai itu sendirilah. Kalau nak tahu Mahathir Mat Lathim dia hampa boleh tanya dia lah kalau hampa nak berkenalan. Begitu juga dengan tuan Syekh Shihab Nawab Ahmad Shihab yang merupakan keturunan Tengku Kudin lah. Jadi boleh add mereka, boleh tanya sembang mereka apa yang patutlah, apa yang boleh dibantu tentang kajian-kajian yang sedang buat. Selepas matinya Tengku Kudin, lepas tu semalam saya berhenti dekat macam mana terbitnya naskah Meru Mawangsa. Jadi pada tahun 1838, 24 Mac 1838, muncul Tengku Mat Saad yang telah melancarkan penetangan terhadap pentadbiran Thai di Kedah ataupun pentadbiran Siam di Kota Kuala Kedah sendirilah. Okey, Tengku Mat Saad ni dibantu oleh Wan Mat Ali ataupun Wan Muhammad Ali, iaitu penghulu di Langkawi. Okey, cerita saya Langkawi saya selingan sikit. Wan Mat Ali ni adalah anak kepada Datuk Pekermajaya yang membunuh Mahsuri. Okey, dalam kajian-kajian sebelum ini menyebut tentang tidak ada tarikh yang menyatakan bilakah Mahsuri itu dibunuh. Tetapi menurut cerita lisan, cerita-cerita tempatan, katanya selepas Mahsuri mati kena tikam, maka berlakulah berah terbakar apa semua tu lah. Dan dalam satu artikel terbaru, bukanlah terbaru, kemudian daripada Persatuan Sejarah, menyebut ada kesinambungan daripada sumpahan Mahsuri itu, iaitu berah terbakar tadi ni, dengan serangan Siam. Tetapi masih lagi belum dikenal pasti bilakah tarikh peristiwa Mahsuri itu sendirilah. Dan bila saya tengok balik keadaan apa semua, kita kaji balik, kita tengok balik, saya nak menyatakan bahawa kalau dia berlaku pada zaman Sultan Abdullah ataupun Sultan Muhammad Jiwa, saya rasa tu lewat sangat lah. Sebab sampai hari ni kita belum ada lagi satu kajian ataupun satu penulisan ataupun rekod daripada Siam sendiri yang menceritakan tentang serangan Siam di Langkawi, kecuali pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin yang diceritakan dengan jelas lah, yang disebut dalam seperti contohnya dalam hikayat Muang Nakul Sitamarat yang diterjemah yang dipetik lah, bukanlah diterjemah, dipetik secara langsung lepas tu beberapa lagi lah kajian seperti buku Stuart Mourinho dalam buku Nakul Sitamarat juga, yang menceritakan secara tidak langsung apakah yang berlaku kepada Langkawi. Okay, sebelum serangan 1821 tu, tentera Siam yang berkumpul di Setui telah berhenti di Langkawi dan melakukan pembunuhan lah. Jadi kalau ikut daripada perkiraan saya yang tak terperinci sangat, saya kira-kira kan mereka duduk di Langkawi selama 6 bulan. Dan masa serangan ni memang serangan yang mengejut lah. Dan dulunya Langkawi ni kawasan, dia ada beberapa tempat lah yang sering disebut oleh British, terutama sekali Pulau Anak Tikus ataupun yang kita kenali sebagai pulau, hari ni kita kenal sebagai Kilim lah. Dan Padang Mat Sirat, kalau hampa tahu lapangan terbang Padang Mat Sirat tu dulu adalah sebuah kuala yang tak jauh juga daripada makam Mahsuri tu lah, daripada Mat Sirat tu kan. Jadi daripada keadaan struktur pada ketika itu dengan kajian yang sudah ada, ini pendapat saya saya memperkirakan bahawa peristiwa pembunuhan Mahsuri itu berlaku pada tahun 1820 ataupun awal sikit 1821, sebelum serangan Siam ke atas Kota Kuala Kedah pada bulan November 1821. Dan cerita pasal bapak ataupun Datuk Pekermajaya tu pun tak ada satu cerita yang konkret tentang apakah yang berlaku kepada beliau selepas itulah. Tak ada cerita dia mati bila apa semua, tak ada lah. Cuma kemudiannya disebut dalam rekod-rekod Kedah, Datuk Wan Muhammad Ali ni adalah penghulu Langkawi. Jadi kemungkinan lah selepas peristiwa dia bunuh Mahsuri,
kemudiannya berlaku serangan Siam tu, kemungkinan besar Datuk Pekermajaya ni kena bunuh dengan Siam dan kemudiannya digantikan oleh anak dia, Datuk Wan Muhammad Ali. Okey, Datuk Wan Muhammad Ali juga ada satu panji. Dia panji perang lah. Panji yang dibawa lah. Datuk Wan Muhammad Ali dia ada satu panji. Okey, panji yang asal ni masih lagi disimpan di Muzium Melayu Kedah lah. Dan pernah dipamerkan ataupun dikongsi dekat laman Facebook ni beberapa tahun yang dulu lah. Dan ni panji ni adalah panji perang lah, doa yang ditulis, doa perang lah. Dan panji itulah yang dibawa oleh Wan Muhammad Ali. Okey, menurut rekod-rekod British, Wan Muhammad Ali ni seorang yang sangat handal dalam ilmu laut. Maknanya dia sangat tahulah macam mana nak cilok dalam pulau, macam mana nak baca amatan ni semualah. Jadi orang kita bukan lekeh-lekeh jugalah Wan Muhammad Ali ni. Okey, balik pada cerita Tengku Mat Saad. Tengku Mat Saad ni masa beliau melakukan penentangan ni untuk mendapatkan semula kemerdekaan negeri Kedah, pada ketika inilah munculnya satu watak ataupun seorang pegawai British yang dikenali sebagai Sir Osborne. Sir Osborne ada menulis sebuah buku yang bertajuk The Kedah Blockade yang menceritakan tentang keadaan yang berlaku kepada Kedah pada tahun 1838 lah. Jadi tapi Sir Osborne ni tidaklah begitu, dia hanya dikenal pada sebab buku dia, tapi kajian lanjutan tentang siapakah Sir Osborne tu tak ada orang buat. Kita tak tahu apa kesudahan Sir Osborne ni. Macam James Low ni ada orang buat. Contohnya macam ada satu buku tu The Low Mission to Siam, Anthony Farrington. Anthony Farrington ni duduk di London lah. Dia ada tulis satu buku berkenaan dengan James Low lah. Saya pun pernah PM dengan Annabel Gallup. Saya tanya siapa Anthony Farrington ni. Dia beritahu tu adalah kawan dia yang duduk di London lah. Jadi kalau nak tahu pasal James Low, apa yang berlaku pada James Low tu, kita boleh jumpa dengan Anthony Farrington tu lah. Okey. Jadi Sir Osborne ni ketika dia mengepung kota Kuala Kedah, dia memberitahu bahawa terdapat 2,000 orang Kedah yang telah bersama-sama dengan Tengku Mat Saad untuk menyerang kota Kuala Kedah. Okey. Sejarah Kedah ni kalau kita tengok sejak daripada 1810 peperangan yang berlaku di Kedah, Syed John Salang tu, dianggarkan setiap satu tu kalau 1810 sampailah 1820, setiap kali peperangan Kedah akan tak 2,000 orang. Apa kali tengok lebih kurang 30,000 orang Kedah telah menjadi pahlawan, mati tak tahu pergi mana. Dan kemudiannya sejarah mereka ni dilupakan. Tak adil. Bagi saya tak adil. Kita boleh cerita pasal pahlawan tu, pahlawan ni apa semua. Kita boleh cerita pasal cerita pasal tamadun-tamadun lain yang ada pahlawan dan tentera yang hebat-hebat. Tetapi Kedah sebagai sebuah tamadun yang tua, kita tak angkat pun. Sangat tak adil. Takkan saya seorang kan. Kita orang Kedah ni ramai berapa juta, tapi kenapa kita tidak melihat kepada struktur dan masalah ini? Sepatutnya benda yang inilah kita kena angkat balik. Dikatakan bahawa pada ketika ini Tengku Mat Saad telah dibantu oleh Tengku Muhammad Taib, Wan Muhammad Ali, diapit oleh Datuk Kabu Yahya dan Datuk Lanang Pati ni. Okey, berserta Datuk Kermajaya. Datuk Kermajaya ni dipercayai bendahara kepada Sultan Kedah lah. Dia ada cerita yang panjang lah yang saya pun tak nak cerita sangat-sangat. Kena baca lah. Saya memetik beberapa bahagian saja. Okey, semasa ni juga kalau hampa tengok dalam minggu lepas Historism ada buat share satu artikel berkenaan dengan kekejaman orang Siam kat atas orang Kedah. Dan selalu saya duduk pergi ceramah tak mana pun, di masjid mana pun, saya akan ceritakan benda ni. Sebab dalam perang lain di alam Melayu, hampa takkan jumpa cerita kekejaman tentera kat atas rakyat. Mungkin hampa boleh baca dalam James cerita penentangan Datuk Maharaja Lela bila mana JWW Bush telah memukul beberapa orang Melayu dan menghina orang Melayu. Dan menggunakan perempuan-perempuan hamba perempuan ni dijadikan sebagai gundik. Tetapi ia tu dari orang kata daripada satu sudut tu dia kumpulan yang kecil. Tapi Kedah ni satu negeri. Dia lain tu.
hampa boleh bayang tak, hampa dia tengok perang Syria apa semua tu, itulah keadaan yang berlaku di Kedah pada masa tu lah. Tapi tak tahu pula apa yang menjadi kepada daerah-daerah lain di Kedah. Tidak ada catatan contohnya macam di Banak Baru. Kita tak tahu, saya tak tahu apa cerita di Banak Baru, di Belah Seradang, Lubuk Buntang apa semua tu. Sungai Petani pun tak ada cerita apa. Tapi digambarkan bahawa kekejaman yang berlaku tu seolah-olah berlaku di seluruh negeri Kedah. Jadi benda ni kita kena tengok lah, kena angkat balik. Sebab saya rasa sangat tak adil kepada sejarah negeri Kedah. Dibiarkan begitu saja, tanpa pembelaan, tanpa kita mengingati mereka. Tak ada hari pun, tak ada pun kita buat satu hari khas memperingati mereka ni. Kan? Tak ada. Dalam Facebook adalah orang Kedah yang ternama ni, yang ada nama dekat Facebook, influencer semua duk cakap, okay, pada tarikh sekian-sekian ni kita hari ni lah hari Kota Kuala Kedah diserang, 12 November 1821. Tapi macam mana pula dengan peristiwa-peristiwa yang lain? Benda-benda ni lah yang kita kena tengok balik, kita kena usaha balik angkat sejarah, bukan saja Perang Kedah Siam, tetapi semua orang, semua sejarah yang ada dalam negeri Kedah. Yang tu cerita tentang ataupun apa nak baca tentang kekejaman tu, apa boleh scroll dekat page historism ni dekat bawah-bawah tu, ada. Yang tu apa yang ditulis oleh Sheryl Osborne ketika dia mengepung Kota Kuala Kedah lah. Dia sebelum tu saya duk cari balik lah satu penulisan tu. Semasa serangan Kota Kuala Kedah pada tahun 1821, sebelum tu ada satu catatan saya baca, saya tak ingat kat mana, menyebut tentang satu kubu Kedah di Alok Ganu. Alok Ganu ni pun saya tak bisa sampai, saya pun tak tahu tak mana, tak berseru lagi nak sampai kat situ. Tapi dinyatakan pada satu malam sebelum serangan berlaku, serangan yang betul ya, pada waktu pagi di Kota Kuala Kedah tu, di Alok Ganu tu, dikatakan bahawa lebih kurang 600 orang termasuk tentera Kedah telah disembelih lah dalam satu malam. Dan ada 3 biji meriam telah dirampas lah. Jadi nak cerita kejam ni, dia perang lah kan, perang. Itulah yang berlaku. Cuma yang saya ralat tu macam saya kata tadi lah, cerita ni epik, perang yang sangat epik. Tapi dia tak dapat nama, dia tidak mendapat tempat yang sewajarnya lah. Tengku Mat Saad ni, Tengku Muhammad Saad telah kemudiannya bersama dengan pasukan Kedah tadi ni telah akhirnya menawan Kota Kuala Kedah dan telah menawan juga 300 orang tentera Siam. Dan mereka semua ni kena tikar dengan kerih lah. Dan dikatakan bahawa Tengku Mat Saad ni telah kononnya dan catatan mengatakan dia telah pasung sula, lepas tu dia pacok. Ni kata mistake lah, dia pacok tentera-tentera Siam ni di sepanjang jalan masuk ke Kota Kuala Kedah. Kalau hampa tengok cerita Vlad Dracula apa yang Turki tu, macam itulah yang berlaku. Macam cerita orang makan orang kan. Dia tikam, dia nak menunjukkan bahawa Kedah ni sangat marah. Pasal dulu hampa kejam, ni kami nak balas balik kekejaman hampa tu. Jadi sepanjang jalan ataupun laluan di Kota Kuala Kedah tu, kena ada nampak lah tentera-tentera yang telah dibunuh tu dan disular dan dipacok mayat mereka tu. Mati berdiri lah orang kata kan. Sebab terlampau geram. Kemudiannya Tengku Mat Saad ni telah lebih agresif pada tahun 3 Ogos 1838. Serangan-serangan yang dibuat di seluruh arah Kedah. Muhammad Ali ni dia telah menyerang kawasan Perlis Setui dan Kayang. Sebabkan dia duduk di Langkawi, jadi dia ada serangan yang berbagai arah lah. Dan kemudiannya mereka ni telah bergabung dan dikatakan telah membantu dan telah sampai ke Cenak lah di Senggora. Okey, semalam ada satu orang dekat saya punya page MHR tu, dia tanya saya, satu Cina, dia kata soalan dia kata ada Cina tanya kat dia, ada, dia kata dalam cerita-cerita lisan Cina, orang-orang Cina ada disebut tentang bantuan yang telah diberikan oleh orang Cina kepada Tengku Mat Saad lah dan Tengku Kudin. Saya kata ada, memang ada. Mereka adalah yang daripada kumpulan Tua Pekong. Tua Pekong ni dekat Komtar. Hampa pergi kat Komtar tu ada satu jalan tu, hampa tengok jalan Tua Pekong. Mereka ni memang yang orang yang menolong pahlawan-pahlawan Kedah ketika Perang Kedah Siam. Dan kapitan yang terkenal di dalam Tua Pekong ni bernama Kapitan Babasing.
ataupun Kapitan Pisau Cukur. Dia panggil gelaran dia macam tu lah. Okay, jadi Kapitan Barbasing ni dikatakan simpati dengan perjuangan orang Melayu dan membantulah orang Kedah untuk dengan membekalkan senjata, maklumat dan sebagainya lah. Tapi kalau hampa baca dalam Terakhir Tabut, dia kata di Pulau Pinang pada masa tu ada beberapa kumpulan kursi gelap yang menguasai Pulau Pinang lah, dan salah satunya adalah Tua Pekong. Dan yang terkuat pada masa tu adalah Gihin yang disaingi oleh Haisan. Tua Pekong ni mereka Cantonese. Macam Gihin tu dia Hakka, lepas tu Haisan tu dia Hokkien. Sebab tu saya sebut tentang 5 kumpulan ataupun 5 triad ataupun 5 suku kaum, 5 tycoon yang menguasai ekonomi di alam Melayu ni. 5 ni hampa kena kenal betul-betul baru hampa boleh faham macam mana sistem politik dekat Malaysia. Dan benda ni bukan berlaku hari ni, tetapi berlaku sejak Perang Kedah Siam. Jadi sebenarnya Perang Kedah Siam ataupun perjuangan yang telah melalui catatan-catatan sejarah yang berlaku di Kedah ni dengan tanpa, kalau contohnya lah, tanpa ada perjuangan ataupun penentangan yang dibuat oleh Tengku Kudin, Tengku Mat Saad dan ramai lagi tokoh-tokoh pahlawan dalam Kedah, adakah kita akan tahu benda ni? Saya rasa kita takkan tahu. Dia jadi misteri lah. Okey. Jadi bukan nak kata Cina tak tolong, ada Cina yang tolong. Itu fakta sejarah yang kita kena terima. Tak semua jahat dan tak semua baik ya. Semasa serangan di Cina ni, Tengku Muhammad Tai dan Tengku Muhammad Jiwa sama Tengku Mat Saad lah telah bergabung dengan tentera Patani. Dan berlakulah pertempuran di Patani lah pada ketika itu juga. Pertempuran kedua di Patani yang juga disebut di dalam sejarah Patani pada tahun 1838 tu lah, yang menyebabkan Patani ni ranak terus. 1838 tu ranak lah Patani. Dan semua raja-raja yang dulunya contohnya macam di Patani tu, dia ada raja-raja Melayu, semua ditukar, bukan Melayu dah. Kalau ada yang Melayu sekalipun, mereka sangat perlu kepada Siam lah. Jadi Siam telah membalas dengan menghantar payah Si Piput dengan menghantar 7,000 orang tentera daripada Bangkok untuk membalas serangan yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Saad lah. Dia cerita rentetan peristiwa peperangan Tengku Mat Saad ni, saya tak tulis secara detail lah. Saya lebih tumpu kepada apa yang berlaku secara tak langsung lah. Okey. Dan pasukan tentera Thai ni yang membalas serangan ni telah dibantu oleh 500 orang Cina. Saya baca dalam Instate tentang 500 orang Cina ni lah yang menyebabkan saya sangat tertarik untuk mengkaji tentang Perang Kedah Siam. Punca dia saya pasal Cina ni lah. Saya kata macam mana Cina ni boleh masih campur kan? Tiba-tiba dia pemain kot mana apa semua kan. Jadi daripada bacaan saya tentang 500 orang Cina ni lah yang membuatkan saya nak kaji tentang Perang Kedah Siam. Dan barulah saya faham bahawa peperangan yang berlaku ini banyak penipuan, banyak yang disembunyikan daripada masyarakat lah, yang menyebabkan kita merasakan bahawa kita ni lekeh je, orang Melayu ni macam tak ada apa je kan. Macam tu kan, macam bodoh, macam tak tahu apa, macam tak tahu punca apa semua kan. Sebenarnya banyak sejarah kita yang disembunyikan. Ini salah satu contoh lah, iaitu sejarah Melayu Kedah dalam Perang Kedah Siam. Pasukan Siam ni telah berjaya mengundurkan pasukan Kedah lah, tentera Kedah. Dan saya nak tanya dekat Pak Lang saya kadang saya keliru juga dengan Syekh Samad Filimbani ni, sama ada dia dengan Tengku Kudin ataupun dia dengan Tengku Mat Saad lah. Tapi kalau ikut yang saya baca, bersama dengan Tengku Mat Saad. Sebaliknya saya ada sebut dia dengan Tengku Kudin, tapi saya patah balik lah dengan tu. Bila saya baca balik catatan yang saya buat ni, dia bersama dengan Tengku Mat Saad lah. Ni benda ni kena tengok balik lah. Dalam seri 3 semalam saya ada beritahu tentang Syekh Samad Filimbani ni pun satu tokoh yang tak didendang lah. Senang cerita tak didendang lah. Walaupun ada cerita-cerita lisan yang menyebut tentang kepala dia dengan kepala Tengku Kudin ada di Bangkok, tapi tak ada satu kepastian yang nyata yang menyatakan bahawa kepala mereka dua ni ada di sana lah. Walaupun cerita-cerita lisan tu menyebut tentang benda ni. Sebab dalam tak tahu betul ke tak. Okey. Pada tahun 1839
selepas tentera ni berunduk, tentera Kedah berunduk, jadi 5,000 orang Siam ni telah sampai ke kota Kuala Kedah, dan Rama III telah menghantar Chow Praya Yom Marat dan Paya Sepipat lah. Pada tahun 1639, semua gabungan tentera Kedah ini, tentera Siam ni telah sampai di kota Kuala Kedah dan mengepung kota Kuala Kedah lah. Dia katakan bahawa tentera ni mendapat senjata baru daripada British. Kalau tentera Kedah pakai matchlock, yang mereka ni pakai flintlock. Flintlock tu masa zaman, lepas tu dia berubah pula pada zaman penentangan Datuk Marajalela tu dah update. Ada teknologi baru lah. Okey, pasukan tentera Siam ni telah membedil. Yang ni saja satu catatan yang menyebutkan tentang pembedilan kota Kuala Kedah daripada Siam pada tahun 1839 lah. Tapi bila saya baca dalam, saya masih mencari dalam Benih Papers apakah kerosakan yang berlaku kat kota Kuala Kedah lah. Sebab kalau ikut cerita lisan, kota Kuala Kedah ni dia ada kota tanah. Dan ikut cerita lisan juga, ada 5 kota tanah yang mengelilingi kota Kuala Kedah yang dibuat daripada tembok batu tu. Benda ni rumit lah nak kaji sebab kita tak ada catatan, kita tak ada lukisan. Lukisan yang kami dapat tu pun daripada Siam jugalah. Dan terpaksa bergantung lah untuk permulaan ni, kena tengok jugalah rekod mereka. Apa nak buat, rekod kita tak ada kan. Okey, semasa serangan ni, pada masa ni lah, serangan balas ni lah yang orang Kedah ni lari ke seberang perai lah. Kira kental jugalah kahak orang Kedah kata, pada masa kahak ketegak. Jadi mereka pun tunggu juga dekat situ, tak mau nak pindah. Jadi semasa serangan balas ni, orang Kedah telah lari lah. Dan menurut catatan Sherlock Osborne yang saya sangat ingat, dia kata ada satu perempuan yang gayanya seperti bangsawan telah merayu kepada dia lah. Dia masa tu Sherlock Osborne nampak jamung ni, api-api daripada tengah laut ni mai kat kapal dia. Dia kata tiba-tiba satu perempuan ni duk merayu kat dia. Dia kata tolonglah kami, selamatkanlah kami kan. Selamatkanlah orang yang ikut kami tu, tak mau orang tu ada perempuan lah. Ada yang mengatakan bahawa perempuan itu adalah isteri kepada Tengku Mat Saad yang akhirnya telah dibantu disebabkan oleh seorang Malabar dalam Osborne tersebut. Pembantu kepada Sherlock Osborne ni kata kat Sherlock Osborne, tolonglah dia. Barulah Sherlock Osborne ni tolong kan. Sebab dia kata dalam kapal itu pun semua banyak orang Islam lah, Islam Malabar. Dan semasa mereka nak mai ke Pulau Pinang tu, masa tu lah diceritakan tentang kekejaman mereka Siam ni, mereka kejap dari belakang, pancung kepala. Kira perahu tu duk dayung, boleh pintas je. Perahu orang Melayu ni mereka cantas lah tengah laut. Ada yang mati tengah laut, ada yang mati tak ada kepala, ibu mengandung, yang kena perkosa, budak-budak kena sembelih, apa semua lah. Ada yang isinya dibagi makan buaya dan sebagainya lah. Sedih cerita ni, perang Kedah Siam ni satu benda yang sedih lah. Dan setiap kali saya cakap benda ni, saya akan terbayang lah benda yang berlaku tu lah. Saya tak tahulah apa yang baca tu, saya tak tahulah apa perasaan apa kan. Tapi yelah, negeri lain mungkin tak rasa apa yang orang Kedah rasa. Negeri lain mungkin apalah sangat perang kan. Hampa boleh sembang lah kan, sebab hampa tak alami. Tapi orang Kedah ni, kami rasa benda tu, kekejaman tu, tok nenek kami kena. Orang duk cerita Jepun komunis kejam. Kejam lagi Siam. Jepun ni kejam-kejam pun dia tampak muka, dia pancung kepala, senang, pak, habis. Tapi kena seksa tu, Allah lebih. Tak nak abang apa. Hampa boleh baca dekat Surizun, dekat ruang bawah tu. 7 jenis siksaan yang dibuat. Kena masak hidup-hidup, kena makan, kena belah perut. Macam-macam lah mereka buat. Sebenarnya amalan yang dibuat oleh Siam ke semua kawasan jajahan takluk mereka lah. Nak menunjukkan bahawa dengan kekejaman ni bagi orang takut dengan mereka. Tu yang main cerita istilah perut hijau lah, makan orang. Orang tua-tua duk kata perut hijau, Siam perut hijau tu pasal dia makan semua benda, orang pun dia makan. Jadi benda-benda macam ni lah yang berlaku pada zaman Tengku Mat Saad lah pada tahun 1839. Dalam ni saya baca sikit lah Dia kata ni saya terjemah daripada Sherlock Osborne. Tidak lama kemudian pera-pera itu mendekati kami. Kami menjerit berhenti atau kami tembak. Seorang lelaki tua dan seorang wanita membalas dan berkata kasihanlah kami. Orang-orang Nicobar, orang Nicobar dengan orang Malabar tadi telah merayu dengan nama wali-wali orang Islam, beristighfar atau berselawat lah kot.
Maknanya dia kata Allah, Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke apa ke. Dia kata pada ketika itu juga bayi sedang menangis. Suara nyaring terdengar dan wanita yang lari tanpa sambil menunjukkan keadaan mereka dengan hati yang cekal untuk terus hidup. Sekitar jam 4 pagi, pelbagai jenis paruh dan kanung berada di sekeliling kapal Syirah Osborne ni. Dan ada yang hampir tenggelam. Kami terpaksa menyelamatkan mereka dengan kapal kami. Kru saya bertungku lumus memberikan makan. Dia kata sekitar semasa sedang mengira jumlah paruh yang berada di sekeliling kami, terdapat 1 jung, 5 perahu dan 150 perahu kecil. Keseluruhannya mengandungi 3,000 nyawa. Di dalam jung itu kami terdapat isteri dan anak-anak Tunku Muhammad Saad bersama beberapa lagi wanita dan kanak-kanak. Kami kemudiannya diarahkan oleh Kapten Warren untuk mengiringi jung ini. Tengah lari pun orang pencung kepala. Kita yang lelaki ni mungkinlah kita rasa seronok lah perang kan. Tapi kita kena ingat lah. Syahid tu kita kena cari. Tapi perjuangan kita tu janganlah berhenti. Kita kena semat lah dalam hati biar hidup orang kata jangan mati macam nak tah pepatah tu saya penting ingat lah. Okay, saya sambung. Kemudiannya pasukan Kedah ni telah berundur ke kawasan Sungai Jeralun lah. Dan daripada Bondok ke Sungai Jeralun sebelumnya tu, dan telah sampai di Kota Kuala Kedah bersama 500 pahlawan. Di Jeralun ni ada satu tempat lah tak jauh, ada makam Sultan Muhammad Muhyiddin yang ditemui oleh Abang Sidi dengan Pak Ngah Zamri lah. Di kawasan apa nama mukim tu lah, saya boleh tak ingat lah. Di situlah ada satu makam Sultan Kedah lah, yang hampa patut pi lah melawat tengok. Tempat tu ceruk kampung ya, bukan ada apa pun tapi sekurang-kurangnya mungkin memberi inspirasi kepada hampa kenapa ada satu makam sultan dekat sini dan kenapa perang Kedah Siam tu boleh melalui kawasan tu. Jeralun ni dekat Megat Dewa, dekat dengan Tunjang apa semua lah. Dan di situ ada dekat situ juga ada makam pahlawan perang Kedah Siam lah. Saya dah pergi tengok lah 2 tahun lepas dengan Pak Ngah Zamri. Ada lebih kurang 20 makam pahlawan perang Kedah Siam yang nisan mereka diperbuat daripada kayu lah. Tak tahu siapa mereka. Naknya makam pahlawan perang Kedah Siam ni bukan setakat di Kota Kuala Kedah ataupun Masjid Zahid, tapi di beberapa tempat lain yang kita kena cari balik. Saya hanya jumpa 2-3 tempat saja setakat ni. Saya belum jumpa lagi keseluruhan di manakah mereka ni dimakamkan. Akhirnya 20 Mac 1839 Tunku Muhammad Saad dikalahkan pada 20 Mac 1839. Tunku Muhammad Saad telah ditewaskan bersama Tunku Abdullah, yang bersama dengan Tunku Abdullah telah melarikan diri ke Pulau Pinang. Muhammad Ali dan pasukannya pula meninggalkan Terang dan menuju ke Langkawi, namun dikejar oleh kapal Heinich, kapal Osborne tu lah. Pasukan Muhammad Ali dikejar hingga kampung Ulu Melaka dan akhirnya menyerah diri kepada Kapten Warren, dan semua perahu dan meriam milik pasukan Langkawi dimusnahkan. Ni pasukan Muhammad Ali, bukan dia yang serah diri. Muhammad Ali dan beberapa pengikutnya melarikan diri ke Sumatera. Muhammad Ali ni ada 2 pandangan, ada 2 pendapat. Satu dia kata lari ke Sumatera, satu pendapat lagi dia lari pergi ke Setui. Dan Pak Lang ataupun Mahathir Mat Lazim ni dah jumpa dah dengan waris kepada Muhammad Ali. InsyaAllah saya pun akan menyusul. Hujung tahun ni saya akan pergi Setui bersama dengan tim Historism lah, nak menunaikan janji saya dengan Ustaz Amin lah. Cerita pasal Setui ni ada dalam YouTube saya. Dan Jebon Ops, dia pun kami, untuk tip yang kedua tu kami ada pergi juga untuk berjumpa, untuk tengok balik lah apa yang berlaku pada Setui. Dan tak dilupakan juga di situ ni ada makam Tengku Mak Cip, iaitu anak Tengku Bisnu. Tengku Mak Cip juga adalah salah seorang kerabat yang bersama-sama berjuang dalam perang Kedah Siam ni lah. Sewaktu serangan balas, inilah dikabarkan para perempuan Kedah yang telah dibawa ke Senggora dipersembahkan kepada Raja Ligor. Tangan mereka diikat dan cuping telinga mereka dicucuk dengan rotan sebagai tanda bahawa mereka adalah tawanan. Menurut laporan Robert Hunter yang ketika itu merupakan seorang perisik dan pedagang di Bangkok, dia kata ini merupakan satu pandangan yang menyedihkan apabila melihat keadaan mereka bercampur gaul ditarik keluar dari kandang kapal yang memuatkan seramai 50 orang. Ada di kalangan tawanan itu ialah seorang ibu yang sedang menyusukan anak orang tua, kanak-kanak perempuan dan
pada tengkuk mereka pula diikat rotan bersegi 3. So telinga dah kena cucuk ni, tengkuk ni depa buh apa bulu, dan keting depa tu, betih tu, apa ni, dekat tumit tu kita ada satu urat tu, depa cucuk dengan buluh. Depa tebuk dengan buluh supaya orang ni tak lari. Putus urat kaki tu, mati terus. Bawah kaki tapak tumit kita tu ada satu urat, tanpa ada urut, suka ada urat tu kan. Dia cucuk kat situ lah. Dan masa kami buat trip historism, kami buat trip di Bangkok tu lepas, ada kami jumpa gambar tu. Lah ni yang waris-waris lepas tu lah, yang masih hidup tu, depa apa ni, buat tutup dengan cari besi lah, tutup lubang tu. Kau tak nak pakai kasut apa pun tak boleh. Dia nak jaga urat tu daripada putih. Tu antara kekejaman yang dia buat lah. Okey, selepas itu Tengku Muhammad Taib yang kalah di Kota Kuala Muda telah cuba mengumpulkan seramai 1,000 orang Kedah yang berada di Jeram. Okey, tempat yang saya sebut tadi ialah di Jeram lah. Makam Sultan Muhammad Muhyiddin tu duduk di Jeram. Hampa boleh cari satu Facebook nama kami panggil Pak Ngah Zamri dah, ataupun Abang Syidi Omar Firfilan. Dia dua orang ni yang bertanggungjawab menemui makam Sultan Muhyiddin tu lah. Dan Pak Ngah ni orang tempatan, orang di situ yang sangat tahu apakah yang ada di sekitar kawasan tu. Ada beberapa makam diraja, ada makam-makam pahlawan semua lah. Tapi itulah, tak diberi perhatian dengan sewajarnya lah. Pasal Kedah ni tak ada duit kan, miskin. Jadi kita nak pelihara tu pula satu masalah. Orang Kedah ni ramai yang kaya, tapi tak tahulah. Saya dengan cara saya lah menyumbang setakat yang saya boleh lah. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak dapatkan bantuan hampa semua orang Kedah terutamanya untuk kita bangunkan balik sejarah negeri kita lah. Kalau kita tak mengenang jasa tok nenek kita, adakah anak cucu kita akan mengenang kita satu hari nanti? Benda ni kan, hidup ni macam roda kan, ada timbal balas. Kita lupa mereka, tak mesti anak cucu kita lupa kita. Jadi kita yang hidup, yang sedang ada kesedaran ni, kita buatlah apa yang termampu. Kalau boleh pun dapat buat ikat bata tepi petak pun tak apa dah. Kurang-kurangnya dan kita buat satu lokasi kat mereka lah, untuk memperingati mereka ni semua lah. Tengku Mat Taib kemudiannya kalah di Alok Ganu dan lari ke Perak bersama Sakir Baki pahlawan. Dan ada pula daripada mereka ni telah melarikan diri ke Pulau Pinang sebab ada Perlis. Maknanya lepas kalah tu berpecah lah. Tengku Mat Saad kemudiannya dibicarakan di Pulau Pinang dan kemudiannya dibuang ke India. Kalau Muhammad Ali tu habis semualah, Tengku Abdullah iaitu anak Sultan Ahmad Tajuddin telah melarikan diri ke Sumatera dan membentuk jaring halus lah, yang disebut dalam siri kedua tak salah saya, satu komuniti masyarakat di Sumatera. Facebook mereka jaringan halus. Apa boleh carilah, tu masyarakat orang-orang Kedah, keturunan Kedah yang ada di Sumatera lah. Dan dalam buku sejarah Kesultanan Serdang ada disebut tentang nama Tengku Abdullah. Dan disebut juga ada makam diraja Kedah di sekitar Aceh. Saya tak pastilah, tu boleh tanya dengan apa ni, waris Kedah yang berada di sana lah. Boleh tanya dengan Abang Syekh Nahar Sihab. Dia ni selalu pulang alik ke sebelah sana lah. Bolehlah dapatkan info daripada dia sebelah sikit lah. Kalau hampa berminat untuk buat kajian tentang diaspora orang-orang Kedah di sana lah. Adakah Muhammad Izam Harun, adakah orang Kedah yang melarikan diri daripada Siam meletak di Pulau Jerjak atau Pulau Aman? Okey, kemungkinan besar ada lah. Kemungkinan besar ada. Tapi saya nak clearkan ialah diaspora orang Kedah ni tak ada catatan yang banyak tau. Kita tak tahu apa yang berlaku. Disebut secara umum mereka lari ke seberang perai dan bentuk komuniti, itu saja. Yang lain tu kita kena cari dalam rekod-rekod lain. Makna kata kalau ada penulis tempatan tu menulis tentang apa yang berlaku, baru kita boleh jumpa. Kalau tak jumpa. Contohnya macam cerita yang pasal Serdang tadi tu, selepas 4 tahun saya tulis buku ataupun saya buat kajian tentang Perang Kedah Siam, barulah saya dapat catatan tu pun satu perenggan saja sebut tentang Tengku Abdullah. Katanya makamnya berada di Aceh. Begitu juga dengan makam-makam orang Kedah
atau makam-makam diraja lah yang berada di Aceh. Dan mungkin yang besar juga ada di Palembang jugalah, wallahu a'lam bisawab. Tengku Kudin, Tengku Mat Saad yang family dia kena bom dengan Australia. Okey, Tengku Kudin yang kena bom. Adakah penguasa Ligor sekarang ini adalah susul galur yang sama sewaktu perang dulu? Kalau ikut daripada catatan Siam 1803, Bun Hui tu keturunan dia menjadi gubernur di Ligor sampai 1909. Dan saya tak pasti apa yang berlaku selepas perjanjian Bangkok sebab tak ada kajian di kawasan Segenting Kera ataupun di Segenting Kera politik Thai. Jaranglah kita nak jumpa buku kajian tentang politik di dalam bahasa Inggeris lah. Kebanyakannya ditulis dalam bahasa Siam, bahasa Thai. Jadi nak tahu ke kena belajar bahasa Siam lah. Kena tengok rekod-rekod. Rakyat Kedah yang lari ke Kedah kebanyakan mereka lari ke mana selain Perlis, Perai, Perak. Mereka lari ke Burma pun ada, ke Sumatera, dan ada yang dikatakan lari sampai ke Selangor lah. Cerita pasal Tengku Mat Saad ni untuk pengetahuan lanjut tuan-tuan dan perempuan yang mungkin baru menonton video ni, nanti boleh ulang balik. Boleh tanya kepada waris dia sendiri, iaitu bukan saya panggil Pak Lang Mahathir Mat Lazim, yang turut menulis sebuah buku bertajuk Tengku Lebar bin Tengku Abdullah lah. Dan kalau nak tahu sebuah sedikit tentang Tengku Kudin, boleh PM ataupun boleh add Facebook Syekh Nahar Shihab, waris kepada Tengku Kudin. Saya ni tak tahu, saya tak ada waris, saya tak ada keturunan, saya tak tahu keturunan saya. Saya sekadar menulis saja dan mengkaji lah. Tengku Mat Saad ni selepas dibicarakan di Pulau Pinang, di komplek mahkamah Pulau Pinang yang duduk kat Padang Kota tu, situlah tempatnya Tengku Mat Saad dibicarakan. Kemudiannya Tengku Mat Saad telah dibuang ke India, dan beberapa tahun kemudian Tengku Mat Saad telah baliklah ke Kedah. Tapi tak tahu apa jadi lepas tu, sebab makam dia pun tak jumpa lah sampai sekarang, dan masih lagi dicari oleh Pak Lang sendiri lah. Jadi sekadar itu saja perkongsian daripada saya. Sedekah Fatihah lah kepada Tok Nenek kita semua, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Selawat 3 kali lah kot no. Okay, Al-Fatihah. Sekian daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.